Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya nak bercakap berkenaan dengan PTPTN. Zaman sekarang kita sering dengar PTPTN di mana-mana tempat, daripada kawan ke, media sosial ke, daripada lecturer, ibu ayah dan sebagainya. Jadi kita tahu tak apa maksud PTPTN? PTPTN ni nama panjangnya adalah Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional, PTPTN. Jadi secara ringkasnya, PTPTN ni telah ditubuhkan di bawah Akta Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional pada tahun 1997, iaitu Akta 566 yang mula berkuat kuasa pada 1 Julai 1997. Tapi secara officialnya PTPTN ni mula beroperasi pada 1 November 1997. Jadi PTPTN ni berfungsi untuk menguruskan pinjaman kepada siswa-siswi yang berada di IPT, IPTS bagi tujuan pendidikan tinggi dan mengutip bayaran balik pinjaman. Selain daripada itu juga, PTPTN ni sebenarnya dia menyediakan skim simpanan dan mengurus deposit untuk tujuan pendidikan tinggi semua pelajar yang berada di IPT, IPTS Malaysia. Seterusnya, hukum PTPTN. Yang pertamanya, hukum berhutang dengan PTPTN di dalam Islam sangat dibolehkan dan perlu bertepatan dengan syarak. Kebanyakannya orang yang ingin membuat pinjaman PTPTN adalah orang yang tidak mampu untuk membayar kos pengajian mereka. Dan setelah individu tersebut menamatkan pengajian dan mempunyai pekerjaan yang tetap, dia wajib untuk membayar hutangnya kerana hutang ini wajib untuk dibayar. Kemudian, yang kedua iaitu unsur riba di dalam PTPTN, iaitu pihak PTPTN sendiri mengenakan cas faedah sebanyak 3% kepada peminjam, dan peminjam perlu membayar semula dengan jumlah yang lebih daripada jumlah yang asal. Lebihan tersebut yang dinamakan sebagai riba. Hukum riba di dalam Islam ialah haram dan berdosa besar. Yang terakhir iaitu ujrah di dalam PTPTN. Ujrah bermaksud sesuatu yang diberikan sebagai ganjaran atas sesuatu perbuatan, iaitu upah. Pihak PTPTN mengenakan cas perkhidmatan sebanyak 1% kepada peminjam. Hukum mengenakan cas perkhidmatan iaitu dibolehkan di dalam syarak kerana cas perkhidmatan tersebut akan diberikan sebagai upah kepada pihak PTPTN kerana telah menguruskan pembiayaan pelajaran kepada pelajar-pelajar di Malaysia. Seterusnya adalah kepentingan PTPTN. Yang pertama adalah meringankan beban dari segi keuangan. Yang kedua pula adalah kadar faedah yang rendah menggunakan dari segi tekanan keuangan. Yang ketiga pula, kita boleh memilih cara untuk menyelesaikan balik pinjaman tersebut, bayaran pinjaman tersebut, iaitu dengan dua cara. Yang pertama adalah bayaran secara bulanan ataupun angsuran. Dan yang kedua adalah kita bayar balik secara penuh. Yang keempat pula, kita boleh dikecualikan daripada membayar balik pinjaman. Hal ini jika sekiranya kita dapat kepujian kelas pertama pada selepas tamat pengajian. Dan yang kelima adalah kita boleh berunding dengan pihak PTPTN untuk menunda bayaran balik pinjaman. Kita lihat isu berkaitan PTPTN. Pertama sekali, ramai masyarakat kita yang mendakwa atau memahami bahawa kerajaan adalah merupakan penjamin bagi para penghutang PTPTN. Kalau kita tengok daripada istilah Islam, ianya dikategorikan sebagai hiwalah. Apa itu hiwalah? Hiwalah ialah satu bentuk pemindahan ataupun pertukaran hak tanggungjawab pembayaran hutang tersebut dipindahkan pada hak orang lain yang lebih layak untuk membayar hutang tersebut. Apakah benar kerajaan menjamin? Mari kita lihat rukun hiwalah. Pertama sekali, al-muhil, iaitu penghutang. Al-muhil di sini kita boleh kategorikan kepada peminjam PTPTN. Rukun yang kedua ialah muhal, iaitu pemihutang. Pemihutang ini iaitulah pihak PTPTN ataupun agensi kerajaan yang tumbuhkan untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu. Dalam perkara ini perlu diteliti adakah pihak PTPTN sebagai pemihutang telah bersetuju. Tapi kalau kita tengok daripada pembuktian atau maklumat, tidak ada lagi persetujuan di antara pihak-pihak tersebut. Rukun yang ketiga, kita tengok muhal alaih, iaitu pihak yang akan mengambil alih tanggungan hutang tersebut. Kita tengok hukum zaman dalam isu PTPTN. Zaman ini apa? Zaman ini adalah satu bentuk kaedah Islam, iaitu daripada kaedah fiqh muamalat, iaitu maksudnya adalah jaminan yang diberikan oleh seorang tentang pekerjaan, barang ataupun bayaran hutang yang dijanjikan kepada orang yang memerlukan. Okey, kalau kita nak kaitkan dengan hukum zaman ini dalam isu PTPTN, penjamin itu, kalau kita tengok syarat penjamin itu mestilah seorang manusia sebenar yang merupakan ahli at-tabarruk, iaitu ahli yang berkepentingan, yang merupakan sifat zaman untuk menjamin satu-satu individu tersebut. Berdasarkan maklumat ini, tidak ada satu pun pihak yang berautoriti mengeluarkan kenyataan untuk menjamin hutang para peminjam PTPTN. Baik, jika kita tengok kedua-dua pengaplikasian isu tersebut, kita boleh dapati kerajaan bukanlah pihak yang bertanggungjawab untuk membayar hutang PTPTN dan juga bukanlah pihak yang penjamin yang menjamin hutang PTPTN tersebut. Baliknya hanyalah sekadar kenyataan ataupun manifesto daripada parti politik tertentu, hanya sekadar janji politik.